di Tanah Haram tidak ada langsung chili sauce. Betul lah. Chili sauce. Ada langsung, bukan tidak sana tak ada langsung jual chili sauce. Di mana Pak? Di Mekah dan di Madinah. Terima kasih. Soalan yang baik. Kita tahu bahawa negara-negara Timur Tengah kita bila bercakap pasal tentang pemakanan ni, mereka lagi ke depan daripada kita. Kenapa chili sauce tidak ada di Makkah, Madinah, juga di negara-negara Timur Tengah yang lain? Sebab hasilnya bukan daripada 100% chili ataupun 100% tomato. Mereka campur, ada kalanya mereka campur dengan lemak haiwan, bercampur dengan pemakanan yang diragukan. Sebab itu di Tanah Suci ataupun kita pergi ke mana-mana di negara-negara Timur Tengah yang strict, mereka tidak membenarkan benda ini sebab ada isu percampuran di situ. Contoh macam kita punya cili boh. Kalau buat nasi lemak, jangan gunakan cili boh. Sebab cili boh ada 60% bahan pengawet. Bahan pengawet menyebabkan kita letih lesu, lemah. Minta maaf cakap, lelaki tidak boleh memberikan 100% keupayaan kepada isterinya. Ini akibat daripada cili boh. Tapi nasi lemak yang dibuat daripada isteri-isteri kita, ibu-ibu kita, cili yang dijeling, makan. Itu adalah 1000 kali lebih baik daripada cili boh. Ini juga antara PPIM, pendedahan PPIM, Persatuan Pemuda Islam Malaysia, bahayanya cili boh. 60% cili boh adalah daripada bahan pengawet. Satu soalan yang baik. Sebab isu keselamatan. Sebab itu di Mekah, Madinah tak ada benda. Tapi di Malaysia, yang mana ada logo halal daripada JAKIM tu, makanlah, insyaAllah, mudah-mudahan. Silakan, ada apa-apa soalan lagi? Soalan saya mengenai apakah kaitannya pengambilan madu asli dan juga kurma secara berterusan dengan pengidap diabetes. Adakah pengambilan itu boleh meningkatkan kadar gula dalam badan seseorang? Baik. Alhamdulillah, soalan yang cukup baik. Pengambilan madu asli dan juga kurma, apakah kesannya kepada pengidap kencing manis? Okey, kalau kita nak tahu madu asli ni, apabila dia orang yang kencing manis tu makan, dia sebenarnya membantu stabiliskan gula. Dan kepentingan madu di rumah ni, kalau na'udzubillah lah, kalau berlaku orang yang hypo, tiba-tiba gula dia turun dengan mendadak, terus masukkan madu asli ni ke lidah pesakit tersebut, dia akan bangun. Tapi jangan tak pergi hospital untuk dapat rawatan yang seterusnya. Itu gunanya madu asli. Sebenarnya madu asli dan kurma yang baik, dia tidak memberi kesan buruk kepada pengidap kencing manis. Tetapi kurma yang GM, genetically modified, yang dikeluarkan daripada South Africa ataupun daripada California, kurma majul yang GM, genetically modified, orang yang kencing manis kalau makan, gula dia akan naik. Juga begitu juga kurma-kurma yang ada preservatif, bahan pengawet, juga akan menyebabkan gula pesakit kencing manis naik. Jadi kita pastikan kurma yang bukan GM dan kurma yang tidak ada preservatif untuk dibagi kepada saudara-saudara kita yang ada masalah kencing manis. Silakan soalan-soalan untuk kita raikan. Dan kita bercakap tentang minyak zaitun yang kita bawa ada di belakang sana daripada Ramallah. Silalah siapa-siapa nak tengok, yang sekitar pokok 400 tahun, acidity dia 0.5. Daripada ladang yang menang peringkat emas sebelum Israel menguasai bumi Palestin. Silakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cakap tadi tentang banyak tentang kelebihan minyak zaitun. Saya nak tanya, kalau macam ada juga Ustaz sebut tadi pasal minyak zaitun yang palsu dan sebagainya. Maknanya kalau kita nak dapatkan di pasaran supermarket dan sebagainya, macam mana kita nak tahu minyak tu asli dan sebagainya? Ada sama ada dia pengeluar dia ke ataupun brand dia ke yang boleh kita tengok? Terima kasih tuan. Soalannya alhamdulillah. Okey, nak tahu minyak zaitun palsu di pasaran, kita berhak kita pergi ke supermarket atau kedai tersebut, minta sijil keaslian yang dikeluarkan oleh kementerian negara tersebut. Kalau kata produk itu daripada Itali, minta dengan purchasing manager daripada Carrefour contohnya, saya nak sijil keaslian yang dikeluarkan. Kalau tak ada, better not. Kalau ada, gunakan. Sebab macam kita cakap tadi, di Dubai saja 60% ada minyak zaitun yang palsu. Dan kalau kita sendiri nak tahu minyak zaitun itu palsu atau tidak, agak mudah. Ambil sikit, sapu dekat kulit kita. Minyak zaitun asli dia meresap.
Minyak zaitun palsu dia berminyak. Okey, dan kita letakkan rambut kita. Untuk kesuburan rambut, untuk melambatkan uban, untuk mengurangkan rambut jatuh, letak minyak dekat rambut kita. Dia seolah-olah macam kita tak pakai minyak. Kalau kita pakai minyak lain dia berminyak. Itu perbezaan yang ketara. Lepas tu kalau kita campur dalam air panas, kita kacau, dia akan pecah. Kalau yang palsu dia akan naik jadi kepala minyak. Itu benda-benda yang kita boleh buat sendiri. Lepas tu kalau dia hapak, dia bau busuk, jangan pakai. Sama ada dia palsu ataupun dia dah rosak. Minyak zaitun yang asli dia mesti baunya wangi. Dan mesti baunya menyelerakan. Bukan bau hapak. Ataupun dalam English kita panggil rancid. Bau hapak jangan beli. Yang bau hapak tu selalunya daripada minyak-minyak lain, minyak kacang tanah ataupun seterusnya. Kita raknikan lagi soalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haris Haji Kasim dari Jabatan Landscape dan Taman. Pertama sekali saya mari rasa kita bagi tepukan yang gemuruhlah kepada Chris Putra sebenarnya dan juga pihak perbadanan yang bagi saya suatu benda baru yang dia inisiatifnya baru dari segi pemakanan, mana kata cara dia rumus mengikut Islam. Yang ni saya pujilah Chris Putra, saya satu benda yang amat baik ya. Okey, terima kasih banyak. Yang kedua, saya tengok Ustaz memberikan poin-poin yang begitu ilmiah ya, dari kajian-kajian yang daripada pakar-pakar yang fakta-fakta yang baik. Jadi persoalan dari saya sejauh mana daripada Persatuan Pengguna Islam di peringkat Malaysia kita. Saya tertarik kalau Ustaz ni suatu hari menjadi seorang menteri ataupun orang yang hebat yang boleh bercakap, yang boleh membawa. Sebab bagi saya di Malaysia kita bukan saja Melayu yang kita relatekan, kita dasarkan pada Islam ya. Kita berdasarkan kepada bangsa mana mereka yang beragama Islam. Mereka ini akan menjadi sebagai contoh ataupun ikutan bagi kawan-kawan rakan-rakan dari bangsa yang lain. Poin saya mudah saja, mana kata 1400 tahun yang lepas telah ditonjolkan Nabi kita Muhammad SAW. Banyak presentation Ustaz tadi pun relate kepada Nabi kita Muhammad SAW. Contoh dari segi kurma ya, zaitun, air zam-zam ya, madu dan sebagainya. Soalan saya tadi mana kata sejauh manakah Persatuan Pengguna Islam ini mengetengahkan benda ni kepada masyarakat. Contohnya bila jadi isu di Israel, jadi macam pembunuhan ramai-ramai, baru naik kempen boycott ataupun anti Israel. Masa itulah naik logo Colgate dipangkahkan ya, dan sebagainya. Jadi istiqamah kita dari segi Persatuan Pengguna Islam, sebagai Allah bagi kesedaran kepada Persatuan Pengguna Islam untuk membimbing masyarakat kita, especially masyarakat Islam di Malaysia ni, untuk bersama-sama dalam kita membina generasi yang selamat di dunia dan di akhirat dari segi pemakanan. Jadi maksud saya sejauh mana usaha-usaha daripada Persatuan Pengguna Islam ke arah persoalan saya itu lah. Okey. Terima kasih. Okey, relate kembali. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Budiman, Cik Haris. Persoalan-persoalan yang memang bagus, di mana istiqamahnya kita, dan juga bagaimana pendekatan PPIM. Dalam mesyuarat tertutup saya dengan Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis PPIM, dan juga bersama dengan bekas-bekas mufti dan Bukit Aman dan juga JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, kita bersepakat. Sebenarnya kita tengok macam kita cakap awal tadi, kemelut yang menimpa umat Islam ni pelbagai hala, dan biasalah Yahudi Zionis akan masukkan lagi petrol, bakar lagi supaya kita berpecah belah kan. Jadi apa yang kita dapati adalah kita kembali, dan kita juga pernah bersyarat, kita bawa satu ulama daripada Madinah, isu yang berlaku pada umat Islam di Malaysia, kita kembali mencintainya Nabi Muhammad SAW. Bukan kata kita sekarang tak cinta, tapi kita lebihkan. Jadi insya-Allah segala perbezaan kita, segala sisi-sisi faham kita akan dipreskan.
kita akan kembali. Itulah kemenangan. Moyang-moyang kita, itulah kemenangan. Orang-orang pahlawan-pahlawan Islam Melayu kita, kerana inilah rahsia. Okey, bercakap tentang istiqamah, tentang melawan Yahudi dalam produk-produk Yahudi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada ke lapangan setiap hari, daripada Isnin sehingga Khamis, daripada jam 1 suku ke 2.30, radio bernama Radio 24 92.9 di FM stereo, ada rancangan yang kita akan ketengahkan perkara ini. Roti contohnya, roti gardenia 30% milik Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Dan kita pastikan bahawa gardenia ni, sebab sahamnya yang gardenia Malaysia ni dikuasai oleh orang Islam Melayu, kita pastikan semuanya halal. Tapi datang satu roti lagi, Massimo. Massimo ni ini ada tanda-tanda soal. Jadi alhamdulillah kita di pihak PPIM memang setiap hari mengutarakan perkara-perkara ini dalam radio daripada 1 suku sampai 2.30 setiap hari di radio bernama Isnin sampai Khamis. Hari Jumaat dikhususkan untuk pendengar-pendengar wanita, sebab waktu tersebut kita yang lelaki pergi solat Jumaat. Jadi berbalik kata di awal pun dan sekarang ini saya ulangkan, kita banyak perbezaan, tapi kita bina balik kekuatan kita bina balik perpaduan kita dengan kembalinya mencintai Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat setia baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada soalan lagi? Okay. Soalan yang terakhir dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz nak tanya mengenai 4 perkara, iaitu ayam dekat Malaysia ni. Ayam, adakah selamat untuk dimakan? Satu lagi telur ayam. Ada yang kata boleh, saya pergi 2 ceramah. Ada kata tak bagus untuk badan kita, tapi ada kata kalau dia dalam bentuk cecair, okey untuk dimakan. Kismis dan juga habatus sauda. Sebab kismis ada dikatakan kismis yang datang kat Malaysia ni ialah kismis yang apa tu? Dibasuh dengan sulfur. Yang paling cekian apa? Cukai tu dia. Celah. Terima kasih Tuan. 4 soalan yang cukup orang kata memanfaatkan kita semua. Pertama tentang ayam. Bila bercakap pasal ayam, memang ayam yang terbaik adalah ayam kampung. Ayam yang ada di pasaran ni kita panggil ayam karen lah. Patutnya setahun baru kita makan, 3 bulan, 2 bulan dah boleh makan. Sebab diinjek dengan antibiotik, diinjek dengan hormon. Jadi terbaik ayam kampung. Cuma bila ayam ni kena buka kitab-kitab macam kita sebut tadi, kitab Ar-Razi, kitab Ibn Qayyim, kitab Ibn Sina, jangan makan kulit ayam. Sebab kulit ayam sedap tapi dia banyak kolesterol. Terlampau tinggi lemak dan kolesterol. Makanlah dada ayam ke, paha ayam ke. Lepas tu okey, lagi satu yang kita selalu agak salah faham tentang bahan dalaman ayam, hati dan jantung ataupun kambing ataupun daging. Sebenarnya daging dan jantung ini baik, adalah paling baik untuk darah merah kita. Bukan kerang. Kerang akan menyebabkan kita kena hepatitis. Tetapi jantung, empedak bahaya untuk mereka yang masalah gout. Jadi ayam saya prefer ayam organik ataupun ayam kampung. Jadi ini peluang untuk saudara-saudara kalau ada kaum keluarga di kampung, bagilah modal untuk mereka beli ayam. Dan kata orang lain, saya sendiri pun sudi nak beli. Sebab ayam kampung kalau kat Coket sekarang, 1 ekor RM12 ke RM14 sekilo. Jadi harga kampung 2 kali ganda daripada harga ayam karen. Ayam baik. Jadi bercakap pasal daging-daging merah ni, satu saya nak kongsikan. Kalau kalau tuan-tuan buka ni www.AHA, American Heart Association. American Heart Association mengatakan daging merah paling baik untuk kita makan adalah lamb ataupun kambing muda ataupun mutton, kambing yang banyak usia. Daging yang paling baik untuk jantung. Tapi kita dipahamkan oleh Yahudi, daging paling baik adalah daging lembu. Sebab daging lembu ni dia ada komplikasi dia juga. Itu mungkin dengan izin Allah kita bertemu lagi, kita boleh perpanjangkan. Kedua pasal telur ayam. Telur ayam adalah sumber protein yang baik. Sekali lagi saya katakan yang paling baik adalah telur ayam kampung ataupun organik. Kalau kata yang biasa-biasa ni muskil lah. Tetapi dia adalah sumber protein yang baik. Cuma kita dapatkan daripada sumber orang kampung kita lah.
yang orang Islam kita, orang Melayu kita yang buat perusahaan kecil-kecilan di kampung-kampung. Soalan ketiga tadi tentang kismis. Kismis memang yang terdapat di pasaran kita yang dibasuh dengan sulfur. Itu confirm. Cuma kalau nak cari yang saya tengoklah yang terbaik setakat ini di pasaran, cari yang Iranian black organic daripada Iran. Kalau kata tuan-tuan pergi ke Iran, pergi ke Mashhad ataupun pergi ke Qom, ke Tabriz, cari yang warna hitam, itu yang organik. Dia tak basuh dengan sulfur. Keempat tadi tuan tentang habatus sauda. Subhanallah. Habatus sauda memang sebut dalam banyak hadis. Antara hadis yang sebut Rasulullah SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, boleh mengubati semua penyakit kecuali penyakit maut. Tapi macam tuan cakap tadi, saya setujulah. Kebanyakan dalam pasaran kita yang lower grade, yang kita orang gunakan sebagai dumping ground lah. Sebab habatus sauda ni dia dapat daripada Sri Lanka ataupun India atau Pakistan, lalu diperah, dijual di Timur Tengah, di re-export lah ke negara-negara seperti kita. Yang alhamdulillah kita juga bawa, selain daripada minyak zaitun Ramallah, kita bawa minyak habatus sauda daripada Nablus, Palestin. Bercakap pasal habatus sauda, kitab Atib An-Nabawi. Kitab Atib An-Nabawi yang ditulis Ibn Qayyim, minta maaf cakap minyak habatus sauda ataupun pati habatus sauda ni mesti simpan kat rumah. Janganlah berlaku. Tapi kalau berlaku, dipatuk ular berbisa, dipatuk kalajengking ataupun tebuan, basuh, ikat, pergilah jumpa doktor, jangan tak jumpa doktor. Minum 250 gram minyak habatus sauda. Orang yang dipatuk ular ke apa ke, nanti kalau dia baik ada komplikasi. Mungkin jarinya kena potong, dagingnya mati, dagingnya kena buang. Ini komplikasi orang kena patuk ular tedung ataupun binatang-binatang berbisa. Tapi apa yang disebut daripada oleh dalam kitab Atib An-Nabawi yang ditulis oleh Ibn Qayyim berdasarkan hadis Rasulullah SAW, terus minum 250 gram minyak habatus sauda. Ini antara kegunaan minyak habatus sauda. Tapi jangan tak jumpa doktor. Jumpa doktor. Sebab apa jumpa doktor? Boleh dapat MC 3 hari, 2 hari. InsyaAllah. Okey. Itu soalan. Dan bersambung pada Encik Haris kita punya soalan tadi, saya pernah di tempat saya berniaga di Taman Tun, kita bawa makanan-makanan Al-Quran dan Sunnah ni. Daripada pagi sampai petang, yang datang beli orang Cina, orang bukan Islam. Sampai begitu sekali mereka menghargai makanan-makanan Islam, terutama habatus sauda yang kita bawa daripada Nablus, Palestin. Bila tersebar penyakit H1N1, apabila para doktor di barat mengesahkan habatus sauda boleh mencegah H1N1, yang beli orang-orang bukan Islam. Tapi kita dakwah lah kan, kalau boleh janganlah makan balik bayar kan. Ini mencegah aja, yang paling penting jangan makan balik bayar. InsyaAllah ada customer kita yang asalnya makan makanan Islam, akhirnya suami isteri masuk Islam. Mudah-mudahan taufik hidayah daripada Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, kepada datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi menjemput saya ke sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan penceramah kita atas ceramah yang telah disampaikan tadi. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari ilmu yang telah disampaikan. Jadi sebagai tanda penghargaan dan terima kasih atas kesudian Al-Fadhil Ustaz meluangkan masa bersama warga Pemandangan Putrajaya pada hari ini, majlis ini menjemput Tuan Haji Umairi bin Hashim, pengurusi Kris Putra, untuk menyampaikan cederhati kepada Al-Fadhil Ustaz. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Umairi bin Hashim kerana sudi menyampaikan cederhati kepada penceramah jemputan kita pada hari ini. Sidang hadirin sekalian, alhamdulillah dengan ini maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Pihak majlis merakamkan terima kasih atas kehadiran dan komitmen hadirin sekalian. Sekiranya terdapat apa-apa kekurangan pada majlis kita petang ini, saya bagi pihak penganjur menyusun jari memohon kemaafan daripada hadirin sekalian. Selepas ini, yang berbahagia Puan SU, Datuk, pengarah-pengarah, timbalan-timbalan pengarah serta Tuan penceramah
dijemput untuk menikmati jamuan ringan yang disediakan di ruang legal VVIP.